Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua, dan yang hari ini merupakan rakaman kepada kuliah yang sepatutnya diadakan pada minggu hadapan, tapi kita tidak dapat adakan kerana tempoh bertenang akibat bencana banjir yang telah melanda beberapa negeri dan kali ini pula minggu yang kedua tempoh bertenang. Jadi saya buatlah rakaman ini agar kita dapat cover untuk silibus subjek khusus kita sejarah dan tamadun Islam di India, dan topik untuk hari ini adalah kajian moral era pasca Aurangzeb, iaitu The Age of Letter Morals ataupun zaman kemerosotan kerajaan moral. Jadi sebelum kita pergi kepada kuliah kita hari ini, saya ada beberapa pengumuman penting lah untuk nak dihebahkan kepada semua. Pertama sekali, tugasan refleksi perkumpulan yang berkaitan dengan poster itu, disebabkan kita tempoh bertenang ni, saya lanjutkan tempoh penghantarannya. Tarikh akhir adalah pada 15 Januari 2022. Hantar di dalam UKM Folio tarikh akhir 15 Januari 2022. Baiklah. Itu yang pertama. Yang kedua, besok nanti 29 hari bulan Disember, hari Rabu, program syarahan industri yang melibatkan pihak Muzium Kesenian Islam Malaysia berjalan seperti mana yang dijadualkan. Walaupun kata tempoh bertenang, aktiviti kuliah, pentadsiran ataupun penghantaran tugasan ditangguhkan, tapi oleh kerana syarahan industri ini telah kita dah rancang lama dengan tarikh tersebut, itu kemudian saya telah berbincang dengan Dr. Nafisa, Ketua Program Prasis Waza. Beliau menyatakan bahawa aktiviti tersebut aktiviti syarahan industri. Dia bukanlah ditarifkan sebagai aktiviti kuliah peringkat dalaman yang boleh ditangguhkan. Jadi program syarahan industri berjalan seperti mana dijadualkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, laporan yang berapa markah tu tak ingat, nanti saya semak balik, berkaitan dengan syarahan industri dan juga lawatan ke Muzium Kesenian Islam yang dirancang pada 13 Januari nanti kan. Itu pun laporan secara berkumpulan juga. Itu pun nanti tarikh akhir untuk penghantaran laporan tersebut adalah pada 31 Januari 2022. Itu pun dihantar melalui UKM Folio. Dan yang keempat, berkaitan dengan artikel ada beberapa seorang saya rasa dah berjaya hantar dan terbit dalam The Patriots. Kemudian yang lain-lain saya rasa mungkin dalam proses lah menulis dan dah menerbitkan. Jadi ada beberapa pelajar yang saya dah semak dan saya dah betulkan artikel mereka, dan sekarang ni saya rasa mereka mungkin dalam proses untuk menghantar ke mana-mana penerbitan lah. Izzat pun dah ada kongsi surat khabar dan juga majalah yang boleh kita hantar. Terima kasih Izzat dalam grup Telegram tu. Terima kasih banyak. Okey, nanti ada apa-apa persoalan berkaitan dengan kita punya hebahan ni tadi, khususnya berkaitan dengan tugasan, tolong tanyalah dalam grup Telegram Jadi saya akan beri respon dekat dalam grup Telegram tersebut. Okey, untuk hari ini saya akan merakamkan kuliah kita untuk topik yang ke-10, iaitu kerajaan moral era pasca Aurangzeb. Ini merupakan satu era yang cukup panjang lah, di mana kerajaan moral selepas era pemerintahan Aurangzeb pada 1707, dia mampu bertahan lebih kurang 100 tahun lebih lah sebelum lenyap pada 1897. Bagaimanapun kerajaan moral pada zaman tersebut
semakin lama semakin merosot dan keluasan wilayah dia juga semakin lama semakin mengecil, dan pada satu peringkat itu dia hanya berkuasa di kawasan kota Delhi semata-mata. Wilayah-wilayah lain telah pun menikmati apa yang dipanggil sebagai kemerdekaan ataupun pembebasan daripada pengaruh Mughal. Kemudian kebangkitan beberapa kuasa yang berjaya menawan beberapa wilayah Mughal, khususnya kuasa Sikh yang waktu itu kerajaan Sikh yang berkuasa di Punjab misalnya. Kemudian kerajaan Maratha, Hindu Maratha yang berkuasa di kawasan India Selatan dan wilayah Deccan. Ini merupakan antara beberapa perkara lah apabila kita nak menceritakan tentang suasana sebenar kerajaan Mughal ketika itu yang semakin lemah dan semakin merudum pengaruhnya. Okey. Jadi kita nak tengoklah meneliti situasi kemerosotan kerajaan Mughal selepas era pemerintahan Aurangzeb, dan kita nak tengoklah beberapa faktor baik dalaman ataupun luaran yang menjadi faktor kepada kemerosotan kerajaan Mughal. Dan jelas kita lihat kemunculan beberapa kuasa seperti golongan Sikh dan juga Maratha serta kedatangan kuasa penjajah barat bermula daripada Portugis sehingga ke British yang datang ke India turut menjadi faktor kepada kelemahan kerajaan Mughal. Okey. Jadi pemerintahan Mughal ini dalam gambar ni Aurangzeb ni yang dibawa oleh dia punya pekerja-pekerja istana Jadi kita lihat penghujung pemerintahan Aurangzeb ni sebenarnya dia dah mula kemerosotan tu. Bukanlah bila Aurangzeb meninggal dunia baru bermula. Tidak, sebenarnya bibit-bibit kemerosotan kerajaan Mughal tu dikatakan telah pun wujud pada penghujung pemerintahan Aurangzeb, khususnya dalam aspek ekonomi dan juga fiskal, maksudnya keadaan kewangan kerajaan Mughal ketika itu. Hal ini berlaku akibat perbelanjaan besar yang digunakan oleh kerajaan Mughal bagi kempen ketenteraan di wilayah Deccan, khususnya dalam menentang Puak Maratha. Jadi duit, wang ataupun perbendaharaan negara banyak disalurkan kepada kempen ketenteraan, dan hal ini sedikit sebanyak menjejaskan sikitlah keadaan ekonomi kerajaan Mughal ketika itu. Bahkan kematian Aurangzeb pada 1707 telah memberikan lebih banyak kesan buruk kepada kerajaan Mughal apabila berlaku perang saudara di antara anak-anak Aurangzeb. Berlaku perpecahan dan perebutan kuasa untuk menentukan siapakah layak yang menggantikan Aurangzeb sebagai pemerintah Mughal ketika itu. Hal ini telah mengusukkan lagi keadaan dan suasana kerajaan Mughal yang telah pun mengalami keributan, yang telah sedia mengalami kekusutan ketika itu. Hal ini bertambah buruk lagi apabila muncul Puak Maratha, kemudian kerajaan-kerajaan kecil apabila melihat pengaruh Mughal khususnya di Delhi menjadi lemah dan tidak kuat seperti sebelumnya. Jadi mereka ni pemerintah-pemerintah ataupun gubernur-gubernur yang dulunya memberikan ketaatan kepada kerajaan Mughal telah berusaha untuk membebaskan diri daripada pengaruh Mughal. Sebab tu kita lihat banyak kerajaan-kerajaan kecil waktu itu yang tumbuh bagaikan cendawan barangkali begitu selepas hujan. Ada kerajaan Hyderabad, kerajaan Awadh, kerajaan Bengal, kerajaan Mysore. Ini merupakan kerajaan-kerajaan yang memerdekakan diri sendiri dan mengalami pemerintahan secara autonomi. Maksudnya dia sendiri mentadbir di wilayah tersebut dan tidak terikat lagi dengan pemerintahan Mughal yang berpusat di Delhi ketika itu.
Okey, kita tengok di sebelah kanan ni bermula daripada Bahadur Shah. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pemerintah Mughal ketika dalam era apa yang dipanggil sebagai The Age of Later Mughals. Maksudnya pemerintah yang era kedua lah, maksudnya zaman kemaksutan kerajaan Mughal. Bermula daripada Bahadur Shah, anak kepada Aurangzeb, dan diakhiri oleh Bahadur Shah II ataupun dikenali sebagai Bahadur Shah Zafar. Dan pada zaman ini kita lihat wilayah kerajaan Mughal semakin lama semakin mengecil sehingga kan berkuasa di kawasan Delhi dan Agra je. Kalau kita dapat tengok di sini lah. Kat sini tengok British Territory. Maksudnya di kawasan Bengal ni dah ada pengaruh British di sini. Kemudian kawasan Maratha yang semakin meluas. Kemudian kerajaan Mysore, kerajaan Nizam yang berkuasa di Hyderabad. Kemudian kerajaan lain, kerajaan Karnatik. Kemudian sebelah sini kerajaan Sindh, kerajaan Punjab yang merupakan pusat kepada kerajaan Sikh di Lahore ketika itu. Lepas tu kerajaan Kashmir. Kerajaan Mughal yang kuning ni je. Pada tahun 1765. Pada zaman pemerintahan Shah Alam II. Ni bukan Shah Alam Selangor Shah Alam Selangor tu Shah Alam. Ini Shah Alam II ni pemerintah Mughal lah ketika itu. Jadi berkuasa di kawasan Delhi dan Agra. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana keseluruhan India dahulu ni yang merupakan wilayah pemerintahan Mughal suatu ketika dulu pada era Aurangzeb. Jadi akibat kelemahan kerajaan tersebut yang diasak baik daripada masalah dalaman ataupun waran jadi wilayahnya semakin lama semakin mengecil sehingga ke Delhi dan Agra sahaja yang dikatakan wilayah pemerintahan Mughal. Okey, jadi saya nak sengaja ingin mendengarkan beberapa peristiwa-peristiwa penting lah dalam tempoh tersebut. Kita nak cerita semua pun panjang juga dia punya ceritanya. Jadi kita hanya membentangkan beberapa peristiwa penting lah yang dicatatkan dalam sejarah Mughal. Jadi antara peristiwa penting ataupun yang kita lihat signifikan adalah serangan Nadir Shah ke atas Delhi. Hal ini juga telah menyebabkan kedudukan kerajaan Mughal di kawasan India itu semakin lama semakin teruk, semakin lemah. Serangan oleh Nadir Shah, pemerintah kerajaan Ashfarid di Iran. Beliau ni pengasas kepada kerajaan tersebut di Iran telah melakukan serangan ke atas kota Delhi waktu itu. Di mana kerajaan Mughal ketika itu di bawah pemerintahan Maharaja Muhammad Shah, yang dikatakan Muhammad Shah ni dia tidak stabil pemerintahannya dan dia ni lebih tidaklah memberi fokus ke arah pentadbiran dan pemerintahan. Dan menurut beberapa buku sejarah, Muhammad Shah ni dikatakan suka berfoya-foya dan dia suka main perempuan kan. Jadi dia tidak fokus kepada pemerintahan Mughal ketika itu. Jadi Nadir Shah ini pada peringkat awal dia tubuhkan kerajaan dia berjaya menghapuskan kerajaan Safawiyyah di Iran pada tahun 1736. 3 tahun kemudian beliau mara ke Delhi dan menewaskan kerajaan Mughal ketika itu, tentera Mughal yang waktu itu di Delhi pada 1739. Dan penduduk Delhi waktu itu melihat kedatangan Nadir Shah ni, mereka pun bangkitlah untuk menentang kemarahan Nadir Shah, tetapi kalah. Dan menurut beberapa catatan sejarah kalau kita lihat dalam buku seperti buku The Mughal Empire tulisan kalau tak silap saya John F. Richard mencatatkan bahawa hampir 30,000 orang terkorban dalam serangan tersebut. Malah kerajaan Mughal ketika itu Muhammad Shah pula terpaksa
menyerahkan segala hasil kekayaan, hasil mahsul kerajaan Mughal kepada Nadir Shah. Termasuklah apa segala emas, permata, termasuklah Peacock Throne. Peacock Throne ni dia punya singgah sana. Dan juga permata Kohinoor yang selalu dipakai oleh Maharaja Mughal dalam dia punya mahkota dia tu. Permata Kohinoor tu yang mahal, permata paling mahal sekali, telah pun diserahkan kepada Nadir Shah. Dan difahamkan sekarang permata Kohinoor itu telah dirampas ataupun diambil oleh British dan kini dipakai di mahkota mahkota King pemerintah England. Dan saya difahamkan Kohinoor tu diletakkan di mahkota Queen Elizabeth II lah, sewaktu beliau ditabalkan sebagai Queen ataupun pemerintah England pada tahun 1953. Permata Kohinoor itulah yang menjadi lambang kebesaran dan kemegahan kerajaan Mughal ketika itu akhirnya berada di di tangan pihak British lah, menjadi perhiasan istana British di sana. Okey, antara peristiwa lain dalam tempoh The Age of Letters ini adalah Perang Panipat ketiga. Sebelum ni kita lihat Perang Panipat yang pertama pada tahun 1526 yang telah dibenangi oleh Babur apabila beliau berjaya memenangi perang tersebut setelah menewaskan tentera Lodi yang ketika itu dipimpin oleh Ibrahim Lodi, dan akhirnya berjaya mengasaskan kerajaan Mughal di Delhi pada tahun 1526. Kemudian Perang Panipat yang kedua, yang ketika itu Akbar memimpin tentera dipimpin oleh Akbar dan dibantu oleh beberapa pegawai kanan, antaranya Bairam Khan dan juga Tardi Beg Khan. Ketika itu tentera Mughal berjaya menewaskan musuh yang dipimpin oleh Hemu pada tahun 1556. Dan kali ini pada 1761 Perang Panipat yang ketiga yang berlaku di antara tentera Hindu Maratha dengan tentera Muslim pimpinan pemerintah Afghan yang bernama Ahmad Shah Durrani, ataupun ada beberapa catatan menulis Ahmad Shah Abdali. Jadi dia merupakan founder ataupun pengasas kepada kerajaan Durrani yang berpusat di Kabul ketika itu di mana Ahmad Shah Durrani ni dia giat menjalankan kempen ketenteraan meluaskan pengaruh ke wilayah India, dan hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati lah kepada kerajaan Maratha yang telah menguasai wilayah India, khususnya wilayah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Mughal ketika itu. Jadi pertembungan di antara kedua-dua ni, antara tentera Durrani dan juga tentera Maratha ni tidak dapat dielakkan lah. Jadi berlakulah di Panipat, dan ketika itu tentera Mughal pimpinan Zain Khan Sirhindi telah memberikan bantuan menyokong Ahmad Shah Durrani bagi menentang tentera Maratha pimpinan Shahdah Shiv Rao. Dan kemenangan dalam Perang Panipat ketika ini berpihak kepada tentera Durrani. Korban lebih kurang 30,000 pada pihak Maratha, sementara 10 hingga 15,000 di pihak Durrani. Jadi kalau nak tengok Perang Panipat ni dia ada Perang Panipat ketika ni sejarahnya ada difilmkan dengan tajuk Panipat. Filem tu baru lagi, mungkin dalam lebih kurang 2 ataupun 3 tahun dia dah ditayangkan di pawagam. Jadi boleh tengoklah kat YouTube tajuk Panipat Luki lakonan Sanjay Dutt dan juga Arjun Kapoor. Sanjay Dutt dia jadi Ahmad Shah Durrani dan pemimpin Maratha tu dilakukan oleh Arjun Kapoor. Dia ditunjuk menggambarkan bagaimana Perang Panipat ketika itu
boleh berlaku. Jadi bolehlah kalau nak memahami lebih lagi tentang peristiwa penting ini. Okey. Jadi kita tengok pula kemarahan kuasa Eropah ke India waktu itu yang memang giat berlaku lah. Jadi pada peringkat awal mereka datang untuk tujuan perdagangan. Kemudian dia nak merebut kekayaan hasil bumi. Sama jugalah kuasa Eropah yang datang ke tanah Melayu ke alam Melayu ke Melaka, ke Aceh dan misalnya. Peringkat awal mereka datang untuk berniaga. Dan akhirnya mereka nak merebut kekayaan hasil bumi, nak memonopoli hasil bumi tersebut untuk manfaat mereka lah. Jadi ada kuasa Eropah yang datang ke sana, antaranya Portugis, Belanda, Perancis, British. Kalau kita belajar tentang sejarah Melayu Melaka pada tahun 1511, di mana Portugis menyerang Melaka yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque waktu itu tentera Portugis yang datang ke Melaka bukan datang direct daripada Portugis sebenarnya. Dia datang di satu tempat dari India namanya Goa. Waktu itu Afonso dia menjadi Viceroy ataupun gubernur Portugis di Goa Viceroy ni dia macam ketua ni kot. Dia kata macam ketua apa? Macam ketua pedagang ke apa ke. Tapi dia wakil lah kepada kerajaan Portugis ke dunia sebelah timur ni. Jadi kita lihat peringkat awal mereka yang berpekalan di India mara ke tanah Melayu. Jadi kita lihat bagaimana kuasa Eropah menggunakan kedudukan geografi India ni untuk manfaat masing-masing lah. Dan akhirnya selepas Portugis datang, kuasa-kuasa lain pun datang, khususnya Perancis dan British yang dikatakan menjadi kuasa dominan dalam merebut pengaruh di India. Dan sesama mereka akhirnya berlakulah persaingan sesama sendiri dan berlaku perang antara syarikat dagangan Perancis dan juga British di Madras pada 1746 dan juga Bengal pada 1790. Dan peristiwa tersebut memaksalah perjanjian damai diiktiraf dimeterai antara Perancis dan British. Dan selepas perjanjian tersebut, British lah menjadi kuasa dominan di India. Dan dominan ni bukan daripada segi perdagangan semata-mata, bahkan menjadi dominan dalam untuk mengatur mencaturkan tentang perjalanan politik di India, sehingga mereka pula yang menjadi pentadbir di beberapa wilayah dan mereka jugalah yang menempatkan tentera mereka di beberapa tempat di India tersebut. Jadi British di India ni kita lihat kedatangan British ni dia membawa kesan besar terhadap tamadun di India sampai ada satu tahap fasa pemerintahan di India tu dikenali sebagai British Raj or Empire, British Raj Empire. Maksudnya British ketika di bawah pemerintahan kerajaan Inggeris waktu itu. India di bawah pemerintahan kerajaan British. Jadi Azharuddin Muhammad Dali dia menyenaraikan beberapa faktor lah kepada kejayaan British ini, antaranya persengketaan politik antara pemimpin tempatan waktu itu. Sesama raja Hindu, mereka bersaing sesama sendiri untuk untuk nak mengekalkan pengaruh masing-masing, dan ini memberi peluang kepada kerajaan British atau pihak British lah untuk memainkan peranan nak adu domba, memberi sokongan, dan akhirnya mereka lah menjadi dominan dalam politik di India. Sama apa yang dilakukan oleh pihak British di tanah Melayu kalau kita boleh baca bagaimana sejarah Pulau Pinang dan Singapura, kemudian sejarah perjanjian Pangkor pun lebih kurang begitu juga. Kemudian yang kedua pula, kelemahan pengaruh kerajaan Mughal sendiri. Kerajaan Mughal yang waktu itu menjadi penguasa yang elit lah dalam politik India akhirnya lemah dan hal ini tidak mampu untuk mengawal situasi,
dan nak menghalang kemarahan British di India. Dan British ni pun pandai. Yang ketiga itu apabila bekerjasama dengan pihak tempatan untuk penduduk-penduduk tempatan dan juga raja-raja tempatan untuk mendapatkan sokongan, akhirnya mereka berjaya memonopolilah perdagangan di India. Jadi kita lihat perluasan kuasa British ni dia berjalan secara berperingkat. Dia menjadikan kerajaan Hyderabad sebagai sekutunya menentang Perancis. Kemudian berjaya menghapuskan kerajaan Mysore dan juga Maratha. Kemudian yang ketiga berjaya menawan wilayah Sind dan Punjab. Dan akhirnya berjaya menumbangkan kerajaan Mughal pada tahun 1857. Okey, peristiwa Dahagi 1857 ataupun kalau dalam beberapa penulisan khususnya dalam bahasa Inggeris, dia merujuk Dahagi 1857 ni Indian Revolt ataupun Indian Rebellion ataupun Indian Mutiny. Indian Mutiny. Tak ingat boleh tengok. Tapi dia merujuk kepada peristiwa pemberontakan terhadap British di India. Jadi dia ada beberapa kita kata 3 motif penting lah waktu itu di mana pemberontakan Sepoy ni askar upahan British dalam kalangan bangsa India, baik dia Muslim ke, dia Hindu ke, tapi dia berkhidmat sebagai askar British waktu itu. Jadi mereka ni melancarkan pemberontakan terhadap pentadbiran British kerana tidak puas hati terhadap layanan yang diberikan oleh pihak British terhadap askar Sepoy ni, ataupun dipanggil askar Sipahi. Ini Sipahi Sepoy ni merujuk pada golongan yang sama. Kemudian perjuangan ini juga dia memulakan tuntutan kemerdekaan untuk bebas daripada pengaruh British, dan umat Islam waktu itu juga menggunakan peristiwa Dahagi ini sebagai jihad lah untuk menentang British. Dan hal ini dia berlaku pada peringkat awal pada 10 Mei 1857 bermula di Meerut, kemudian mara ke Delhi. Di mana asas peristiwa ini dimulakan oleh askar-askar Sipahi ni tadi yang cuba untuk menunjukkan protes mereka terhadap pihak British. Dan kebangkitan tersebut turut berlakulah di beberapa kota, khususnya di kawasan utara India, antaranya di Lahore, Chandpur, Allahabad dan juga Lucknow. Dan moral, walaupun dia duduk tengah merosot tu, masih lagi main peranan dalam peristiwa Dahagi ni, tetapi peranan inilah akhirnya telah menyebabkan kerajaan Mughal dihapuskan terus oleh pihak British ini. Di mana tentera Sepoy ini ataupun Sipahi ini apabila mereka melakukan pemberontakan di Meerut dan berjayalah membunuh tentera British dan pegawai-pegawai British, mereka mara ke Delhi lalu mencari sokongan dengan mengangkat Bahadur Shah Zafar, pemerintah Mughal yang terakhir itu, sebagai maharaja bagi seluruh wilayah India. Ada motif juga kenapa Bahadur Shah Zafar diangkat sebagai maharaja India waktu itu, memandangkan walaupun kerajaan Mughal tidak lagi kuat seperti dulu dan wilayah penguasaannya hanya di kawasan kota Delhi dan Agra waktu itu, tetapi prestige ataupun status Bahadur Shah Zafar sebagai pemerintah Mughal masih lagi ada. Maka status tersebut menyebabkan tentera Sipahi ini bersetuju untuk melantik dan mengangkat Bahadur Shah Zafar ini sebagai maharaja di India, sebagai simbolik penyatuan mereka bagi menentang British. Dan langkah tersebut telah disokong juga oleh beberapa pemerintah ataupun raja-raja lain di India, termasuk Raja Hindu waktu itu yang menunjukkan ketidakpuashatian mereka terhadap British. Dan sehubungan itu Bahadur Shah Zafar
dia melantik anaknya Mirza Mural sebagai komander bagi menentang British. Namun tindakan tersebut berlaku tak puas hatilah dalam kalangan askar Sepoy ni. Kerana pihak Mirza Mural ni dicetek pengalaman dalam ketenteraan gitu. Dan pada masa yang sama juga British dalam bertindak pantas melancarkan serangan ke atas Delhi pada tahun 1857 dan berjaya menguasai kota tersebut. Dan hal ini menyebabkan Bahadur Shah Zafar telah pun ditawan dan ditangkap dan kerabatnya pula dibunuh termasuk anak-anak dia. Dan hal ini memberikan apa kata kejutan ataupun mungkin trauma lah kepada Bahadur Shah Zafar sesudah itu apabila mengetahui bahawa anak-anaknya telah pun dihukum bunuh Ketika itu Bahadur Shah Zafar juga dia berundur dikatakan bersembunyi di makam Humayun dan berjaya ditangkap di situ oleh tentera British. Jadi kita lihatlah kejatuhan kerajaan Mural Ini dalam gambar ni gambar Bahadur Shah Zafar pada hujung-hujung hayatnya di mana beliau telah pun ditangkap dan dijatuhkan hukuman buang negeri sehingga ke Rangoon. Rangoon ni Yangon sekarang, ibu negara Myanmar sana. Jauh tu. Delhi lepas tu dibuang negeri ke Myanmar dan akhirnya meninggal dunia di sana. Di Myanmar tu, di Yangon. Pada tahun 1862. Anak-anak dia pula dihukum bunuh. Antaranya Mirza Mural ditembak mati di Khani Dawarza. Ni sebuah tembok pintu kubu di Old Delhi. Dan kerajaan Mural dihapuskan secara rasmi pada tahun 1857 dan memulakan era baru yang tu dia panggil sebagai era British Raj. Hal ini British Raj ni pemerintahan penuh secara rasmi oleh British di mana Queen waktu itu, Queen Victoria yang menjadi pemerintah di England telah pun diisytiharkan sebagai Maharaja di India. Okey, jadi kita lihatlah faktor kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Mural ada beberapa sebab lah, baik dalaman ataupun luaran Yang terang sekali faktor dalaman kelemahan daya kepimpinan Mural itu sendiri selepas era Aurangzeb. Di mana pemimpin-pemimpin selepas era Aurangzeb ketika itu tidak lagi berupaya dan mempunyai daya kepimpinan yang terbaik untuk mengulangi pencapaian Aurangzeb sebelum itu. Tidak. Hal ini ditambah pula dengan perebutan kuasa dan pengaruh. Dia perebutan kuasa di kalangan kerabat diraja itu satu. Kemudian perebutan pengaruh sesama pembesar-pembesar. Sebab di Mural ni dia ada pembesar, ada golongan Irani, golongan Turani, golongan Afgan. Jadi mereka juga saling bersaing sesama sendirilah untuk merebut pengaruh dalam kerajaan Mural. Dan hal ini menjadi punca lah kepada kemerosotan kerajaan Mural. Dan apabila tidak situasi kerajaan Mural menjadi terumbang-ambing dan ini memberi peluang kepada beberapa wilayah yang dahulunya berada di bawah pengaruh Mural memerdekakan diri. Kemudian ditambah pula dengan beberapa faktor luaran seperti kebangkitan kerajaan-kerajaan tempatan seperti kerajaan Hindu Maratha, kerajaan Sikh di Punjab, kemudian kerajaan Rajput yang turut menyaingi keberadaan kerajaan Mural. Kemudian serangan luar, khususnya serangan daripada pemerintah kerajaan Ashfarid dari Iran yang dipimpin oleh Nadir Shah. Ini boleh dikatakan menjadi turning point ataupun pukulan maut juga kepada kemerosotan kerajaan Mural. Dan akhir sekali kemarahan kuasa imperialisme Marat yang datang ke India, khususnya kuasa British. Dan akhirnya British pula mengambil alih pemerintahan di India. Okey, kesimpulannya kita tengok ni gambar yang terakhir ni. Ini gambar pegawai British, ini Bahadur Shah Zafar. Kemudian ni dua orang anaknya ni di mana mereka ni dalam proses untuk dibuang negeri lah ke Myanmar waktu itu. Jadi The Age of Later Moros merupakan era kemerosotan kerajaan Mural lah.
di mana kemerosotan itu didorong oleh faktor dalaman dan luaran seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan kita lihatlah peranan moral khususnya dalam konteks Dahagi tadi 1857 amat penting dan signifikan. Malangnya peranan tersebut tidak berjaya untuk menaikkan semula reputasi kerajaan moral, bahkan peranan tersebut menyebabkan kerajaan moral berakhir apabila kemenangan itu tidak berpihak kepada kerajaan moral dan juga tentera sepoi ataupun sipahi yang menyokong moral ketika itu. Dan akhirnya kerajaan ini dijatuhkan oleh British dan pemimpin terakhirnya dibuang negeri. Okey, kita dah habis sini. Alhamdulillah kita dah cover lah satu ni. Cuma ada satu lagi saya nak tunjukkan tentang kita kata kubur tadi kan, kubur Bahadur Shah tu kan. Jadi kita nak tengok lah sekejap kat belah mana yang dikatakan kubur Bahadur Shah Zafar tu. Okey, ini boleh nampak yang ni dekat Rangoon tadi ataupun Yangon yang menjadi ibu kota kerajaan ibu kota ni lah Myanmar sekarang. Wah, ini kita inilah Myanmar. Mungkin dia kena masuk kat dalam ni lah. Ni dia tulis sini Tomb of Bahadur Shah Zafar. Tak boleh nak tengok lah macam mana, tapi kalau kita boleh tengok gambar di sini Okey. Ini gambar Bahadur Shah Zafar. Nak masuk ke sini Inilah apa kisah menyayat hati tragedi menyayat hati. Menjadi pewaris kepada sebuah kerajaan yang dahulunya besar dan akhirnya dia menjadi pemerintah terakhir sehingga dibuang negeri jauh daripada atuk nenek moyang dia dulu yang dikebumikan di sekitar di Delhi, Agra, Lahore. Dia pula di Yangon, Myanmar. Dan makam dia ni dijaga termasuk juga makam kerabat dia, pemaisuri dia sini. Ni kawasan dalam kawasan masjid. Tengok Bahadur Shah. Calligraphic panel in Bahadur Shah handwriting. Jadi Bahadur Shah ni juga seorang yang apa orang kata penulis hot lah. Ni dalam kawasan masjid. Okey. Ya. Ni orang yang datang lah. Ni pemaisuri dia yang dikenali sebagai Zinat Mahal. Kita boleh tengok ni kawasan makam dia. Ni dikatakan makam Bahadur Shah Zafar dalam ni. The Last Emperor of India. Dargah ni inilah tomb, maksudnya makam. Dia dalam kawasan ni di Myanmar. Okey, saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun mungkin soalan nak ditimbulkan, boleh ujuk kat dalam ni boleh tanyalah dalam Telegram. Sekian itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.